macam tu sebenarnya memang ada yang bertanya kenapa dinamakan suratul ikhlas. Kenapa dinamakan suratul ikhlas dan di mana ikhlasnya surah ikhlas ni tadi? Di mana ikhlasnya suratul ikhlas ni tadi? Baik, sebelum kita menjawab tentang persoalan di mana ikhlasnya suratul ikhlas, kita harus faham sebenarnya apa yang ditakrifkan ataupun apa definisi ikhlas tu sini tadi. Kalau kita tengok dalam bahasa Melayu, perkataan ikhlas ni membawa maksud bersih, suci, tulus, sesuatu yang bersih, suci dan tulus sebagainya. Cumanya ikhlas ni juga dalam bahasa Arab membawa maksud sepenuhnya. Maknanya semuanya sepenuhnya hanya untuk sesuatu tu tadi. Baik. Yang ini dari aspek bahasanya. Jadi dari aspek surah tu tadi dinamakan suratul ikhlas. Yang pertamanya kerana ulama kata akhlasaha lillahi. Maknanya surah ni memang khusus untuk Allah Ta'ala sahaja. Dalam kandungan suratul ikhlas ni tidak ada kandungan perkara lain. Semuanya adalah berkenaan tentang akidah untuk mengesakan Allah Ta'ala sahaja. Yang ni yang pertama, jadi dia membawa maksud mukhlasah. Surah yang telah dikhususkan sepenuhnya bersih untuk Allah Ta'ala sahaja. Yang keduanya maksudnya mukhlisah. Dia bukan sahaja sepenuhnya untuk Allah Ta'ala, bahkan dia membersihkan, menyucikan jiwa orang yang membacanya. Jadi kat situ dinamakan suratul ikhlas kerana surah ni fokus pada khususnya untuk Allah Ta'ala sahaja. Kemudian aspek yang kedua dia mukhlisah kerana dia membersihkan jiwa orang daripada kesyirikan. Syirik tu tadi dan nifak tu tadi daripada jiwa seseorang tu tadi. Jadi dengan atas sebab tu dinamakan suratul ikhlas. Tetapi sekiranya kalau tuan-tuan perhatikan di dalam hadis, sebenarnya dalam riwayat ataupun dalam kebanyakan hadis, para sahabat ataupun Rasulullah sendiri tak memanggil surah ni sebagai suratul ikhlas. Tidak memanggilnya sebagai suratul ikhlas. Saya bawa satu contoh daripada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Al-Imam Tirmizi meriwayatkan hadis daripada Ummul Kalthum binti Uqbah, yang mana dia menyebutkan yang Rasulullah SAW bersabda, dia kata anna Rasulullah SAW qala qul huwallah ta'dilu thulutsal Quran. Sesungguhnya qul huwallah itu menyamai 1/3 Al-Quran. Yang ni menunjukkan bahawa Rasulullah tak panggil pun suratul ikhlas. Tetapi dia sebut surah qul huwallah sahaja. Begitu juga dengan beberapa hadis yang lain yang menunjukkan sebenarnya memang dipanggil sebagai surah qul huwallah sahaja. Sebagai contoh dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari sendiri yang diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri yang menyebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahus samad Allahul wahidus samad thulutsal Quran. Fadzakara, kemudian disebutlah tentang ayat ataupun tentang surah tu tadi, yang mana hadis ni juga menunjukkan yang Rasulullah hanya menyebutkan suratul ikhlas ni sebagai surah qul huwallah ataupun dia memanggil qul huwallah sahaja. Bahkan kalau tuan-tuan tengok dalam hadis yang lain pun begitu. Cumanya nama ni menjadi popular kerana saya kira adalah atas sebab kerana dia membawa mesej yang jelas. Maknanya orang yang membaca tu memaham ataupun faham bahawa surah ni adalah khas ataupun khusus sepenuhnya untuk Allah Ta'ala dan dia yang sepenuhnya untuk menyucikan jiwa seseorang tu tadi. Kalau kita tengok dalam hadis, sebenarnya orang pertama yang saya kira sepanjang yang saya jumpa, orang pertama yang menamakan surah ni sebagai suratul ikhlas adalah Al-Imam Tirmizi sendiri. Al-Imam Tirmizi ni kalau siapa yang kaji dia adalah seorang yang inovatif dan seorang yang kreatif. Ada beberapa karya dia yang orang dulu tak pernah buat lagi, sebagai contoh Syama'il, dia dah buat dulu ataupun dia innovate dulu. Dia innovate sesuatu yang agak baru juga. Macam tu juga dengan perkataan ataupun hukum hadis hasan. Sebelum tu tak ada lagi kalau tak silap saya. Mungkin dah ada tapi tak popular, tapi Al-Imam Tirmizi yang meletakkan status hadis sebagai status hadis hasan. Jadi kalau tuan-tuan buka Jami' Tirmizi ataupun Sunan Tirmizi, Al-Imam Tirmizi letakkan satu bab khas, bab ma ja'a bihi suratul ikhlas. Bab tentang hadis-hadis yang menyebutkan tentang suratul ikhlas, yang mana di dalamnya mengumpulkan tentang hadis-hadis berkenaan tentang suratul ikhlas. Kemudian setelah daripada itu, tuan-tuan tengok dalam Sunan Nasa'i ada juga sebut tentang suratul ikhlas ataupun dia menamakan bab dia sebagai bab suratul ikhlas. Macam tu juga kemudian datang selepas tu Sahih Ibn Hibban. Imam Ibn Hibban pun meletakkan sebagai nama suratul ikhlas. Tapi kalau tuan-tuan tengok dalam kebanyakan mushaf, memang kebanyakan mushaf menamakan surah ni sebagai suratul ikhlas. Menamakan surah ni sebagai suratul ikhlas. Cumanya kalau tuan-tuan buka mushaf yang dicetak oleh kerajaan Tunisia, mereka menamakan surah ni sebagai
suratul Tauhid. Suratul Tauhid ni kerana surah ni adalah surah yang mengesakan Allah Ta'ala. Macam tu juga kalau tuan-tuan buka ataupun tuan-tuan perhatikan di dalam kitab Al-Itqan yang dikarang oleh Al-Imam Suyuti, yang mana Al-Imam Suyuti menamakan surah ni sebagai suratul Asas. Suratul Asas ni maknanya asas lah. Asas kerana berdasarkan hadis juga, yang mana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas, Rasulullah SAW pernah menyebutkan, dia kata as-satis samawati sab'i wal arduna sab' ala qul huwallahu ahad. Rasulullah kata sesungguhnya langit dan bumi ni diciptakan atas satu asas, iaitu asas qul huwallahu ahad tu tadi, asas tauhid. Dibinanya seluruh alam ni adalah untuk Allah Ta'ala. Maknanya untuk kita mengesakan Allah Ta'ala ni tadi. Yang ni yang disebutkan ataupun dinamakan di dalam kitab Al-Itqan yang dikarang oleh Al-Imam Suyuti. Kalau tuan-tuan buka tafsir Al-Kasyaf, dalam tafsir Al-Kasyaf pula dinamakan surah ni sebagai surah Bara'ah ataupun surah Mubara'atain. Maknanya surah yang menyucikan, Mubara'atan, surah yang menyucikan jiwa seseorang ataupun mengikhlaskan jiwa seseorang daripada syirik dan nifak. Macam tu juga dengan Al-Imam Biqai. Al-Imam Biqai menamakan surah ni dalam Nazmud Durar sebagai suratul Samad. Yang ni sebab ada perkataan Samad tu sendiri sebut. Ada perkataan Samad tu sendiri sebut di dalam suratul Ikhlas ni sendiri tadi. Tapi kalau tuan-tuan buka tafsir Fakhr Razi ataupun tafsir Al-Kabir, dalam tafsir Kabir ada menyebutkan nama suratul Ikhlas ni ada lebih kurang 20 nama. Ada lebih kurang 20 nama, tetapi yang popularnya adalah suratul Ikhlas. Antara nama-nama dia yang lain sebagai contoh suratul Jamal, kalau tak silap saya, dinamakan sebagai suratul Jamal kerana memang disebutkan di dalam hadis yang Rasulullah yang Rasulullah sebutkan, innallaha jamilun yuhibbu jamal. Allah Ta'ala ni indah dan disukakan kepada yang cantik dan indah. Lalu ada yang bertanya lalu orang Quraisy ataupun orang bertanya kepada Rasulullah, dia kata, indah tu macam mana? Cantik tu macam mana? Lalu Rasulullah bacakan, ahadus samad lam yalid walam yulad. Lalu Rasulullah bacakan suratul Ikhlas ni tadi, menunjukkan tentang keindahan Allah Ta'ala ni hanya satu. Tidak ada orang lain ataupun tidak ada perkara yang lain yang sama dengan dia. Macam tu juga dengan suratul Ikhlas ni juga dinamakan sebagai suratul Nisbah. Ataupun surah sifat nisbah ni kerana Quraisy pernah tanya pada Rasulullah. Dia kata, unsub lana rabbaka ya Muhammad. Ceritakan kepada kami, sifatkan kepada kami macam mana Tuhan kau ni wahai Muhammad. Dia kata, apakah Tuhan kamu ni diciptakan daripada emas ataupun diciptakan daripada perak? Yang ni cara Quraisy berfikir. Mereka masih lagi berfikir Tuhan ni atas kerangka fizikal, menampakkan Tuhan ni macam sesuatu yang dicipta dengan tangan dia sendiri, macam Quraisy fikirlah. Lalu Rasulullah bacakan dia tentang surah Qul Huwallah ni tadi ataupun surah Al-Ikhlas ni tadi. Surah ni juga dinamakan sebagai surah Muqashqishah. Ni tak pernah dengar barangkali tuan-tuan. Surah Muqashqishah ni ataupun Qashqashad Dawa, iaitu dia surah yang membawa kepada kesembuhan ataupun membersihkan seseorang. Taqashqasha minasyirik, kerana dia membersihkan seseorang tu daripada syirik. Sama juga macam Ikhlas tadi, dia membersihkan seseorang tu daripada syirik. Macam tu juga dengan surah ni dinamakan sebagai surah Mu'awwidzah. Kerana Rasulullah pernah meminta surah yang dipohon perlindungan ataupun diminta penawar ataupun doa dia. Kerana yang ni juga berdasarkan hadis yang Rasulullah pernah bacakan kepada Uthman bin Maz'un. Uthman bin Maz'un ni satu hari dia sakit, lalu Rasulullah fa'awwadhahu, maka Rasulullah pun meminta perlindungan ataupun meminta penyembuhan biha dengan surah ni, wa bisuratain, iaitu dengan surah allataini ba'daha, iaitu surah yang selepas daripadanya, iaitu surah Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas. Jadi kalau nak cerita, sebenarnya nama surah ni memang, surah Ikhlas ni sebenarnya nama dia banyak, hampir 20 nama seperti mana yang disebutkan dalam tafsir Kabir. Tetapi apa yang paling penting saya nak ceritakan, surah ni membersihkan jiwa seseorang itu sehingga dia mengkhaliskan diri dia. Dia membersihkan jiwa dia hanyalah untuk Allah Ta'ala daripada segala kesyirikan, daripada segala sifat nifak. Dan di sinilah ikhlasnya, iaitu ikhlas daripada maksud membersihkan jiwa seseorang. Dan surah ni juga adalah mukhlasah, kerana dia khusus pada Allah Ta'ala itu sendiri. Sehinggakan dalam sebuah hadis, kalau tuan-tuan pernah dengar hadis ni, yang mana ada seorang sahabat yang sangat suka baca suratul Ikhlas.
Sehinggalah sahabat ni dipanggil oleh Rasulullah, ataupun orang mengadu kepada Rasulullah. Dia kata ada seorang lelaki yang suka baca surah Ikhlas sahaja dalam solat dia. Lalu ditanya oleh Rasulullah, kenapa engkau suka baca surah ni? Lalu dia kata, kerana aku suka, uhibbuha, kerana aku suka surah ni. Lalu Rasulullah kata, Allah Ta'ala menyayangi engkau kerana engkau menyayangi surah ni, ataupun kerana engkau menyayangi Allah Ta'ala tu tadi. Jadi memang benarlah surah ni membersihkan jiwa seseorang, sehingga dia hanya khususkan jiwanya ataupun dirinya, ataupun mengikhlaskan dirinya hanyalah untuk Allah Ta'ala sahaja. Jadi itu jawapan ringkas berkenaan tentang di mana ikhlasnya suratul Ikhlas.